Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dengan cikgu dalam kelas Cikgu Ridwan pada hari ini dalam sesi belajar di rumah, PDPR di rumah, belajar sendiri di rumah. So cikgu nak berkongsi dengan kamu hari ini berkaitan dengan bab 4 iaitu berkaitan dengan haba lah. So, subtopik kita pada hari ini adalah 4.4 iaitu berkaitan dengan hukum gas. Apa yang pelajar perlu tahu pada hari ini adalah pelajar boleh menerangkan tekanan, suhu dan juga isi padu dari segi teori kinetik gas. Itu yang pertama. Yang kedua, tiga dan yang keempat ni kita tidak melakukan eksperimen. Tapi sebenarnya kita mengkaji, yang pertama kita mengkaji hukum Boyle. Kemudian kita melihat hukum Charles dan yang ketiga kita melihat juga hukum Gay-Lussac ataupun dulunya ianya lebih dikenali dengan hukum tekanan. Dan terakhir pada hari ini yang kita nak menyelesaikan penyelesaian masalah lah, iaitu soalan-soalan yang ada kaitan dengan tekanan, suhu serta isi padu berdasarkan rumus dan hukum gas. Okey, seterusnya kita nak lihat pada hari ini adalah kuantiti-kuantiti fizik gas. Dalam kita berbincang berkaitan dengan gas, seharusnya pelajar mengetahuilah 4 kuantiti utama ini. Yang pertama, tekanan, suhu, isi padu gas serta jisim gas. Ini yang paling penting. Seterusnya untuk aktiviti 4.9 pula. Apa yang perlu pelajar buat adalah pelajar boleh imbas QR code ini di sini. Kamu imbas dan lihat simulasi molekul gas secara simulasi lah. Secara simulasi. Dan yang paling penting pelajar boleh menjawab soalan-soalan ini. Pelajar boleh melihat berkaitan dengan pergerakan molekul gas, ruang yang diisi oleh molekul gas, arah pergerakan molekul, pelanggaran antara molekul-molekul dan kesan pertambahan dan pengurangan tekanan, suhu dan isi padu gas terhadap kelakuan molekul gas. Cikgu nak kamu pentingkan pada arahan 2 ini untuk menjelaskan apakah yang sebenarnya berlaku di dalam QR code yang telah kamu imbas sebentar tadi. Seterusnya kita tengok dekat sini berkaitan dengan teori kinetik gas. Teori kinetik gas berhubung dengan tekanan, suhu dan isi padu gas lah. 3 kuantiti yang berkaitan dengan gas. Tekanan, suhu dan juga isi padu. Kita tengok yang pertama berkaitan dengan tekanan. Huraiannya berdasarkan teori kinetik gas adalah, kita tengok dekat sini, molekul gas sentiasa bergerak secara rawak. Ini yang paling penting. Kedua, sifatnya adalah apabila dia berlanggar dengan dinding bekas dan melantun balik, daya dikenakan ke atas dinding bekas itu. Terdapat daya. Terdapat daya apabila molekul tadi melantun semula. Daya per unit luas, ini definisi bagi daya, ialah tekanan gas. Daya per unit luas merupakan tekanan gas. Ini kamu kena faham. Kalau kita ikut sebelum ini, dalam bab yang kita telah belajar, kita telah faham tekanan P sama dengan F per A. Daya bahagi dengan luas terhasillah tekanan. Suhu pula. Suhu berkaitan dengan teori kinetik Jerem yang menyatakan tenaga kinetik purata molekul meningkat dengan suhu gas. Ini faktorial lah. Suhu gas. Semakin meningkat suhu, maka tenaga kinetik purata semakin meningkat. Dan yang terakhir sekali, isi padu. Berdasarkan teori kinetik gas, molekul gas bebas bergerak dan memenuhi seluruh ruang bekas tersebut. Yang kedua, isi padu gas sama dengan isi padu bekasnya. Ini yang paling penting.
isi padu gas adalah sama dengan isi padu bekasnya. Maksudnya dia bersifat memenuhi ruang jugalah. Bersifat memenuhi ruang. Okey. Unit SI dan unit lain bagi tekanan, suhu dan isi padu gas. Okey, cuba kita lihat dekat sini. Okey, tekanan. Okey, tekanan simbolnya P. Unit SI-nya adalah Pascal. Kamu telah jumpa sebelum ini. Simbolnya adalah simbol bagi unit SI untuk Pascal adalah PA. Unit lain setara dengan sentimeter mercury. Suhu, simbolnya T. Simbolnya T besar. Okay, kita gunakan Kelvin. Simbolnya K besar. Unit lain yang setara darjah Celsius ataupun Fahrenheit lah. Adalah kaedah macam mana nak tukarkan kepada Kelvin. Darjah Celsius nak tukarkan kepada Kelvin. Begitu juga dengan Fahrenheit nak tukarkan kepada Kelvin atau sebaliknya. Isi padu diberi oleh simbol V besar. Unit SI-nya meter padu. M. Meter padu seperti ini. Simbolnya M macam ni lah. Sama tadi. Yang setara milimeter padu, sentimeter padu dan juga milimeter. Juga diguna pakai dalam unit SI lain bagi gas yang kita nak terangkan ini. Okey. Berikutnya berkaitan dengan eksperimen 4.4 tadi. Okey, eksperimen sebenarnya kita nak kaji hukum Boyle. Hukum Boyle. So kita nak kaji apa? Kita nak kaji hubungan antara isi padu gas dengan tekanan bagi suatu gas. Isi padu simbolnya V. Tekanan ni simbolnya P lah. Dengan syarat dekat sini suhu adalah malah. Ini kamu dah faham lah. Dalam fizik apabila ada 3 kuantiti, kita hanya nak kaji 2 kuantiti, maka kuantiti yang ketiga akan kita malahkan. Ini seperti biasalah, pelajar perlu kenal. Apabila melakukan sebuah eksperimen, pelajar mesti tahu pembuli ubah yang dimanipulasi, bergerak balas dan juga yang dimalahkan. Okey, untuk lebih lanjut, pelajar boleh layarilah imbas QR code yang cikgu sertakan ini. So, dapatan daripada eksperimen ini sebenarnya kita akan dapat 2 graf yang utama lah. 2 graf yang utama dekat sini. Yang pertama P melawan V. Kita nampak ni. Dia tidak menyentuh paksi V. Dia tak menyentuh paksi P. So dia berkadar songsang lah sebenarnya. Okey. Kemudian daripada songsang ni kita tukarkan. Dia terus jadi berkadar terus, iaitu melalui sifar, di mana salah satu kuantiti pada paksi X atau paksi Y nya kita telah salingkan. Sama ada kita gunakan 1 per V ataupun 1 per P, maka kita akan dapat satu garis lurus lah. Dan dua-dua graf ini adalah graf yang sepadan. So dekat sini ada satu QR code juga. So QR code di sini menunjukkan contoh ataupun uji kaji mudah yang menggambarkan hukum Boyle. So daripada graf ni apa yang sebenarnya kita dapat belajar adalah yang pertama kita dapati sebenarnya tekanan berkurang dengan isi padu gas. Tekanan berkurang dengan isi padu gas. Kita tengok pressure berkurang dengan isi padu. Semakin besar isi padu ni, kita tengok volume ni, maka tekanannya semakin berkurang. Dia nampak dekat sini. Jelas sangat-sangat dia berdasarkan graf. So dalam manakala dalam graf P melawan 1 per V yang berkadar terus ini melalui titik asalan telah membuktikan bahawa tekanan adalah berkadar songsang dengan isi padu gas. Ini dapatan daripada eksperimen yang kita buat tadi, iaitu yang berkaitan dengan hukum Boyle lah. Kita akan jumpa lepas ni hukum Boyle. Tapi sebenarnya ini adalah hukum Boyle. Ni hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan
Okey. Tekanan berkadar songsang dengan isi padu pada satu gas berjisim tetap pada suhu malar. Ini sesuai lah selari dengan dapatan uji kaji tadi. So, apa yang paling penting di sini adalah akhirnya kita akan dapat satu formula yang menghubungkan atau yang mentakrifkan hukum Boyle tadi, iaitu P1 V1 sama dengan V2 P2. Okey, ini kenyataan daripada eksperimen tadilah atau dapatan daripada eksperimen tadi. Okey, untuk integrasi sejarah ni pelajar boleh bacalah, ada dalam buku teks. Okey, berdasarkan gambar rajah ni, kalau kamu nampak isi padu kamu nampak ni. Daripada kawasan yang luas ini dimampatkan menjadi kawasan yang kecil seperti ini. Bermaksud secara logiknya kita nampaklah apa yang berlaku pengurangan isi padu. Yang ini berdasarkan teori kinetik Jirim sebenarnya. So apa yang berlaku dekat sini ialah apabila gas berjisim tetap dimampatkan pada suhu malar. Ini penting, syarat ni suhu malar. Apa yang akan berlaku sebenarnya adalah isi padu gas itu dikurangkan. Isi padu gas itu kurangkan apabila dimampatkanlah. So, bilangan molekul yang sama bergerak dalam ruang yang lebih kecil. Maksudnya, sebelum ini molekul ni bergerak bebas dalam ruang yang besar. Tapi selepas dimampatkan, kuantiti yang sama bergerak di dalam ruang yang lebih kecil atau lebih sempit. So, perihalnya apa yang berlaku? Kadar pelanggaran antara molekul dan dinding akan lebih kerap lah ataupun bertambah. Jadi daya per unit luas ataupun tekanan bahasa lebih mudah turut bertambah ni yang terakhir ni daya per unit luas pada permukaan dinding bekas turut bertambah. Dalam arti kata lain tekanan lah. Dengan itu tekanan gas bertambah. Okey, contoh mudah. Berada di dalam sebuah picagari tertutup mempunyai isi padu 60 cm padu dan tekanan 108 kPa, kilopascal. Ni paling penting ni, kilopascal ni. Kilopascal ni penting, maksudnya 108 kali 10 kuasa 3 PA, nilai yang setara. Umur picagari itu ditolak untuk memampatkan udara sehingga isi padu mencapai 48 cm padu. Daripada 60 bertukar kepada 48 atau berkuranglah dengan bahasa yang lebih tepat. Hitung tekanan udara termampat. Okey, langkah yang pertama kita keluarkan maklumat P1 108 kPa dengan isi padunya 60 cm padu. Yang kedua maklumatnya 48 cm padu, ini V2. Kita nak cari P2, iaitu P2 yang kita nak cari di sini berdasarkan formula tadi yang kita tahu P1 V1 P2 V2. Akhirnya kita dapat 135 kilopascal ataupun 135 kali 10 kuasa 3 PA. Kemudian kita nak lihat pula hubungan antara isi padu dengan suhu pada suatu gas. Okey, ini sebenarnya kita nak mengkaji hukum Charles. Hukum Charles sebenarnya kat sini. Okey, ini adalah susunan radas yang kita susun. Okey, yang paling penting dekat sini syaratnya adalah tekanan malar. Sebelum ni kita lihat suhu malar. Jadi bila sesuatu pemalar itu dimalarkan, maka dua kuantiti akan berubahlah. Macam tadi kita kaji P dengan V pada suhu malar. Sekarang ni kita kaji V dengan T pada P yang malar. Itulah kaedah fizik. So, dapatan daripada eksperimen ini, kita akan jumpa dua graf. Kita dapat dua graf yang sepadan sebenarnya. So, kita tengok dekat sini. Okey, yang ini graf V melawan theta. Kita akan nampak suhu negatif 273 di mana berlaku ekstrapolasi dekat sini. Okey, yang kedua V melawan T. T ni setelah kita jadikan dalam Kelvin lah.
Ini dalam darjah Celsius, ini dalam Kelvin. Itu sebab cikgu cakap tadi, inilah dua graf yang sepadan. Okey, apa yang berlaku? Okey, isi padu gas bertambah apabila suhu gas itu dinaikkan. Ini normally lah kita faham. Okey, pada suhu 0 darjah, udara terperangkap di dalam tiub kapilari masih mempunyai suatu isi padu yang tertentu. Hal ini menunjukkan bahawa pada 0 darjah, molekul gas masih bergerak dan memenuhi ruang bekas. So kita akan nampak ni. Betul ni Pada 0 darjah ni masih ada isi padu lagi masih terdapat isi padu yang terdapat di dalam bekas Oleh itu, pada gas menjadi sifar pada ketika gas ni suhunya menjadi sifar ataupun dekat sini nilainya yang kita nampak daripada graf negatif 273 ni molekul-molekul gas tidak lagi bergerak. Pada 0 darjah terdapat gas yang masih bergerak, tapi pada negatif 273 tidak ada lagi gas yang bergerak dan juga memenuhi ruang. Jadi apa yang kita faham, pada suhu ini itu suhu yang paling rendah ni, apa yang kita nampak adalah yang paling penting tadi, gas tidak bergerak dan tidak memenuhi ruang, dan pada keadaan ini kita panggil dia sebagai sifar mutlak. Sifar mutlak ataupun bersamaan dengan 0 Kelvin. Pada graf V melawan T, gas menunjukkan satu garis lurus yang melalui titik asalan. Hal ini menunjukkan isi padu berkadar terus dengan suhu mutlak. Jadi sebenarnya hukum Charles ni menyatakan isi padu gas berkadar terus dengan suhu mutlak. Ini dapatan daripada eksperimen yang kita lihat tadi. Hukum Charles menyatakan isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak. Syarat dia apa? Syarat yang tadi saya cakap tekanan perlulah malah. So daripada eksperimen hukum Charles kita terbitkan formula dia, iaitu V1 bahagi T1 sama dengan V2 bahagi T2. So dekat sini pun cikgu sertakan QR untuk pelajar melihat aktiviti berkaitan dengan hukum Charles. Ini gambar rajah mudah yang memerihalkan perihal molekul-molekul zarah lah di dalam bekas ni apabila suhu dinaikkan. Ini kita ada sedikit panduan di sini. Kalau anak pandai yang pendek ni menggambarkan hal laju rendah, garis yang panjang ni menggambarkan hal laju tinggi. So menggambarkanlah, sangat kita faham kat sini apabila suhu dinaikkan, maka apa yang berlaku adalah tekanan di dalam bekas ni bertambah dengan hal laju yang tinggi. Jadi dekat bawah ni adalah penerangan berkaitan dengan rajah. Gas berjisim tetap dipanaskan pada tekanan malar. So apa yang akan berlaku? Suhu itu meningkat, tenaga kinetik purata juga bertambah, molekul-molekul bergerak dengan laju yang lebih tinggi. So untuk mengekalkan tekanan yang malar, isi padu gas itu akan bertambah supaya kadar pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas tidak berubah. Ini syarat dia lah. So tekanan mestilah malar. Contoh mudah. Suatu gelembung udara mempunyai isi padu 1.2 cm padu pada suhu 27. Okey, tengok ni. Yang diberi di sini 27 darjah Celsius dan juga 47 darjah Celsius lah. So perlu tukar kepada Kelvin dengan cara menambahkan dengan 273 lah. So maksudnya kalau 27 tukar kepada Kelvin, kita akan dapat 300 Kelvin. 47 kita akan dapat 320 Kelvin. Tu yang setara tu yang cikgu masukkan awal tadi. So kita gunakan formula hukum Charles tadi, V1 bahagi T1 sama dengan V2 bahagi T2. Kita lakukan operasi matematik ke atas formula ini. Akhirnya kita dapat isi padu yang kita nak cari tadi, ataupun isi padu akhir udara, itu bersamaan dengan 100.28 cm padu. Seterusnya eksperimen yang ketiga berkaitan dengan tekanan dan suhu
pada suatu gas yang tetap lah. Ni nampak sangat kan? Antara suhu dengan tekanan bagi suatu gas berjisen tetap pada isi padu malar. Ini hukum Lewis-Sek tadilah ataupun hukum tekanan yang cikgu cakap tu. Okey, dapatan daripada eksperimen ini, okey, lahirlah dua graf ini yang terbentuk seperti biasa. Kedua-dua graf ini adalah sepadan. Yang ini dalam darjah Celsius, ini dalam Kelvin. Perhatikan faksinya lah. Okey, so daripada eksperimen ini apa yang kita dapat? Tekanan gas bertambah apabila suhu gas itu dinaikkan. Okey, graf P melawan theta yang pertama ni, okey, diekstrapolasi sehingga P sama dengan kosong. Apabila tekanan berada pada kosong, masih terdapat lagi kat sini. Okey, P sama dengan kosong kPa. Graf P melawan theta menunjukkan bahawa tekanan gas bertambah secara linear apabila suhu gas itu dinaikkan. Mana kita dapat tu? Yang ni dalam graf yang kedua. Kepada suhu negatif 273 darjah Celsius, iaitu suhu mutlak, molekul gas tidak lagi bergerak dan tidak berlanggar dengan dinding. Sama seperti tadi. Ini suhu yang membekukan zarah-zarah tadi. So, apa yang kita dapati kat sini? Ini yang paling penting. Okey, pada graf B melawan T, terdapat satu garis lurus yang melalui titik asalan. So, kesimpulannya, gas berkadar terus dengan suhu mutlak. Hukum Gay-Lussac atau hukum tekanan ni menyatakan tekanan adalah berkadar terus dengan suhu mutlak. Syaratnya isi padu perlulah malar. Jadi, kita akan terbitkan satu formula berkaitan dengan hukum tekanan. P1 bahagi T1 sama dengan P2 bahagi T2. Sama seperti tadi, cikgu sertakan QR untuk pelajar melihat aktiviti berkaitan dengan penemuan hukum Gay-Lussac ataupun hukum tekanan. Okey. So, gambar rajal yang sama juga, tetapi kesan daripada suhu dinaikkan. Penanda yang sama, anak panah yang sama. Anak panah yang pendek menunjukkan hal laju rendah, yang panjang menunjukkan hal laju tinggi. So, dapatan daripada gambar rajah ini adalah apabila gas tu berjisen tetap dipanaskan, isi padu malar. Apabila suhu gas itu dinaikkan tetapi tenaga kinetik purata molekul bertambah, iaitu molekul-molekul bergerak dengan hal laju yang tinggi. Ini kita faham sebab suhu dinaikkan. Macam kita lah, kalau berada dalam rumah bekalan elektrik tadi, kita akan rasa panas dan kita tak boleh duduk diam. Maka tenaga kinetik kita juga meningkat dengan kaedah macam mana kita ke sana ke sini ke sana ke sini. Okey. Jadi yang paling penting dekat sini yang bawah ni. Daya per unit luas pada permukaan dinding bekas turut bertambah, dengan itu tekanan gas itu bertambah. Ini yang paling penting dapatan daripada hukum tekanan ataupun Lewis-Sek tadi. Contoh mudah sekali lagi. Okey, gas di dalam sebuah silinder keluli tertutup dengan tekanan 100 kPa, 180 kPa ataupun 180 kali 10 kuasa 3 PA pada suhu 25 darjah Celsius. Okey, panduan tukarkan kepada Kelvin. Okey, begitu juga dengan 50 darjah Celsius tukarkan kepada Kelvin. Masing-masing kita akan dapat 268 Kelvin dan 325 Kelvin. So, kita akan dapat cari tekatan gas ini menggunakan formula hukum tekanan tadi. Okay, kita manipulasi formula P1 bagi T1 sama dengan P2 bagi T2. Akhirnya, kita akan dapat 196.3 kilopascal ataupun 1.96 kali 3 kali 10 kuasa 3 kilopascal. Itu yang paling penting. Dapat menggunakan rumus dan mengeluarkan maklumat yang betul. Akhirnya jawapan yang betul kita akan dapat. Okey. Ini yang cikgu cakap tadi. Objektif yang terakhir adalah contoh mudah penyelesaian masalah menggunakan hukum-hukum gas tadi lah. Formula-formula yang kita dah belajar tadi.
Yang pertama, sebuah picagari dengan muncungnya ditutup. Udara di dalam picagari itu mempunyai isi padu awal 7.5 cm padu dan tekanan 105 kPa. Udara itu dimampatkan kepada isi padu 2.5 cm padu. Berapakah tekanan udara yang termampat? Keluarkan maklumat. P1 105 kPa, P2 yang kita nak cari, P1 7.5 cm padu, P2 2.5 cm padu. Sebenarnya apabila kita keluarkan maklumat yang betul, automatik kita akan dapat gunakan formula apa yang paling dekat, formula apa yang sesuai. Kalau dia melibatkan P dan V, maka kita guna hukum inilah P1 V1 sama dengan P2 V2, hukum Boyle tadi. Jadi kita manipulasi untuk cari P2, kita dapatlah 315 kPa. Contoh yang kedua, udara dengan isi padu 0.24 meter padu dalam sebuah silinder yang boleh mengembang, dipanaskan. Ini melibatkan suhu 27 darjah Celsius kepada 77 darjah Celsius pada tekanan malar. Dah nampak sangat formula apa yang kita akan guna, hukum Charles kan. Berapakah isi padu pada udara itu pada suhu 75 darjah Celsius. Okey, bila kita keluarkan maklumat yang betul, kita akan dapat pemboleh ubah kat situ V dan T lah. V1, V2, T1 dan T2. Yang paling penting, kamu boleh mentukar T1, T2 kepada Kelvin. Itu suhu yang setara. Masukkan dalam formula hukum Charles. Manipulasi formula ini kepada V2. Nilai yang betul kita akan dapat 0.28 cm padu. Contoh yang terakhir berkaitan dengan hukum tekanan. Okey, awal tekanan bagi sebuah tayar pada waktu pagi masing-masing 210 kPa dan juga suhunya 25 darjah Celsius. Selepas satu perjalanan, okey, tekanan pada tayar itulah 240 kPa. Hitungkan suhu tayar tersebut. So, apabila kita keluarkan maklumat, kita akan dapati pemboleh ubah itulah P1, P2, T1 dan T2 dengan ditukarkan kepada suhu Kelvin yang setara. So, bila kita masukkan dalam formula yang betul, kita akan dapat dalam Kelvin 340.6 Kelvin. Untuk dapat dalam Celsius, kita perlu tolakkan dengan 273. So, nilai yang betul untuk suhu selepas satu perjalanan yang tahu adalah 67.6 darjah Celsius. Jadi selesailah kelas kita pada hari ini dengan objektif kita tercapai. Selamat belajar di rumah.